Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azrina binti Karim, nombor matriks 276351. InsyaAllah untuk subjek tilawah dan hifz, saya akan terangkanlah serba sedikit contoh lazim riba yang berlaku pada waktu kinilah. Maksudnya ada beberapa situasi di mana riba ini berlaku tanpa kita sedari dalam kehidupan seharian kita lah. Sebab macam mana yang kita sedia maklum lah, kita tahu yang riba ni kita pinjam duit, lepas tu orang tu suruh kita pinjam duit lah, contoh 1,000, lepas tu kita bila bayar orang tu tetapkan supaya bayar 1,100. Jadi maksudnya itulah riba. 100, jumlah 100 itulah riba. Jadi di sini kita berikan lagi contoh contoh lazim riba yang lain lah. Sebagai contoh lah situasi bila mana contoh kita pinjam motor, tapi dengan syarat orang-orang yang bagi pinjam tu syarat dia kena bagi balik dengan minyak penuh. Jadi sebenarnya ini adalah riba al-qardu, di mana kenapa riba al-qardu? Sebab mengambil keuntungan dari pinjaman. Jadi sebaiknya menyewa motor atau kereta dengan kontrak ijarah. Sini ujrah atau sewa ni dalam bentuk wang atau minyak adalah harus. Maksudnya ada perjanjian lah, di mana kalau orang tu memang dia gunakan minyak sebagaimana yang dia pakai, minyaknya macam tu jumlahnya, begitulah juga yang dia kena gantikan. Maksudnya tidak bolehlah kalau minyak dia tu sudah memang mau habis, lepas tu dia minta bayaran, minta lagi supaya minyak dia dipenuhkan. Itu tidak bolehlah. Maksudnya kena ada kontrak awal sebelum berlakunya sewa menyewa tadilah. Okay, seterusnya contoh di mana saya bagi nama. Okey, contoh Sabrina, dia adalah seorang peniaga lah di kedai runcit. Lepas tu Sabrina ni dia bagi hutang dengan Ros. Okey, dia bagi pinjam, Sabrina bagi pinjam duit dengan Ros. Contoh jumlah dia RM5,000. Lepas tu dengan syarat dia minta supaya Ros ni belanja barang dekat kedai dia. Contohlah bayanglah Sabrina ni dia ada kedai lah kan. Lepas tu dia bagi pinjam dengan Ros, lepas tu minta Ros tu supaya beli barang dari kedai miliknya lah. Jadi dan dia letakkan itu sebagai syarat hutang. Jadi di sini berlakunya riba al-qardu. Terjadi juga riba al-qardu sebab dia ambil manfaat daripada hutang tadi. Okey, seterusnya kita ambil lagi satu sudut. Contoh kalau Ahmad dia bagi hutang 3,000 kepada Yusuf. Lepas tu Ahmad ni dia minta Yusuf tolong bersihkan rumput atau potong rumput di halaman rumah dia, gunakan mesin Ahmad sendiri. Jadi sini pun berlaku riba al-qardu sebab ambil manfaat daripada hutang. Jadi sebenarnya kita tidak diharuskan mengambil apa-apa manfaat pun daripada hutang secara langsung atau tidak langsung, dari segi material ataupun tidak. Itu. Seterusnya contoh lazim riba ni juga berlaku contoh voucher lah. Voucher ni kan voucher Sogo bernilai 400, lepas tu dengan harga RM350 tunai. Biasalah yang berlaku, ada voucher kan, kalau dapat beli ni dapat murah begini, harga dia 350, tapi nilai voucher tu adalah 400. Situ berlakunya riba al-fadl. Maksudnya voucher ni dia sama ilah dia dengan wang, dan dia ni adalah barangan ribawi. Jadi kenapa riba al-fadl? Sebab melibatkan barangan ribawi, tidak boleh berbeza tukaran. Kalau voucher tadi harga 400, jadi nilai
kita jual bayar dengan tunai pun kena jumlah yang sama, harga RM400 juga. Begitu jugalah dengan isu yang sekarang ni macam e-wallet kan. Bila kita mahu tukarkan kepada tunai, kita mau withdraw. Okay, bila withdraw terdapat dikenakan charge. Contoh mungkin dalam RM2 sampai ke RM10 charge untuk transfer ke akaun bank lah, ataupun kita mau withdraw keluarkan secara tunai. So itu sebenarnya dah riba lah, sebab sepatutnya bila dalam e-wallet tu berjumlah 200, kita kena keluarkan kena jumlah yang sama juga. Okey, seterusnya menukar wang shilling sebanyak, contohlah kita tukar duit shilling dalam RM100, tapi yang kita dapat dalam RM98 saja. Kiranya ada charge dalam RM2 lah untuk tukarkan duit tadi kepada shilling. Sedangkan itu adalah barang ribawi, barang yang sama. Jadi sepatutnya jumlah dia tetap sama. Okey, seterusnya contoh bila mana kita tukar wang lah, contoh dari wang ringgit ke wang rupiah, wang ringgit, wang Indonesia lah. Contoh dalam kita tukar dalam RM1,000 lah. Jadi kalau wang anggaran wang Indonesia dalam RM3 juta. Jadi hari ni kita dapat dalam RM2 juta dulu. Jadi 2 hari kemudian baru kita dapat RM1 juta lagi. Jadi ini adalah termasuk dalam riba an-nasi'ah, kerana tukaran tu tertangguh. Jadi sepatutnya tak boleh lah. Kalau kita tukar wang kena waktu tu jugalah. Contoh kita tukar RM1,000, waktu tu juga RM1,000. Waktu tu kita tukar RM1,000, kita kena dapat waktu tu juga dalam RM3 juta. Macam tu. Jadi berkenaan wang shilling tadi, voucher tadi, itu adalah riba al-fadl. Maksudnya riba yang melibatkan barang ribawi lah, tidak boleh berbeza tukaran. Okey, sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada diri saya sendirilah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum.